Assalamualaikum. Jadi kita teruskan video kita, lesson kita hari ini dengan tajuk menerbitkan rumus hasil tambah n sebutan pertama, simbol dia Sn, S for sum, bagi janjang aritmetik. So, bila kita guna formula Sn ni? Okay. Formula Sn ni, dia terdiri daripada hasil tambah sebutan ke n bagi janjang aritmetik. Maksudnya katakanlah kita ada sequence T1, T2, T3. So, S3, S tu maksudnya sum of three terms tu. Hasil tambah 3 sebutan tu maksudnya inilah T1 plus T2 plus T3. Apa jawapan dia? Maksudnya kita terus dapat nilai sum untuk 3 sebutan ni. Okay. Dia berguna apabila katalah kita ada T1, T2, T3 and kita ada dot. Dan soalan tanya sum S5. Hasil tambah sebutan ke-5. Sedangkan kita tak ada sebutan ke-4 dan sebutan ke-5 kita tak ada. So, kita boleh guna formula ini untuk mencari hasil tambah sebutan. Okay, so Sn ni dia terdiri daripada n over 2. Maksudnya kalau sini n ni 3, sini bukan jadi 3 lah. Okay, n per 2 dalam bracket 2a. A ialah sebutan pertama. Plus n minus 1. N ni dia akan follow lah. Sini dengan sini sama. And d ialah kita punya common difference. Ataupun beza sepunya. Okay. Oleh sebab Tn equal a plus n minus 1. D juga adalah sebutan terakhir. Sebutan terakhir selalunya simbol dia L. Okay. Maka hasil tambah sebutan ke n Sn boleh ditulis seperti berikut. Okey. Formula ni kita boleh guna untuk mencari hasil tambah full sequence tu. Maksudnya apabila kita ada T1, contohlah kita ada sequence 6 sebutan. Kita ada jujukan yang ada 6 sebutan. Which is kita ada T1, T2 and dia bagi yang last one. Sebutan yang terakhir. So, nak cari hasil tambah untuk sebutan ni, untuk 6 sebutan ni, kita boleh guna formula yang ni atau yang ni. Sama je lah maksud dia. Yang mana kita akan gantikan untuk 6 ya, untuk 6 sebutan ni. Kalau Sn, N tu kita akan ganti nombor 6. N ni nombor 6. A ni sebutan pertama, T1. And L ni ialah nilai T6 kita. Okay. Jadi tu untuk kita cari hasil tambah full sequence. Maksudnya semua sequence tu. Okey. Dengan syarat kita kena tahu sebutan pertama dan sebutan terakhir. Okey. Dan satu lagi dalam sum Sn ni, dalam formula Sn ni, kita boleh tahu sebutan. Okey, contoh. Cikgu, kita ada nilai. Contohnya kita nak tahu T4. Okey. T1, T2, T3 dan T4. Okey, katakanlah cikgu nak tahu T4. Okey, so cara dia menggunakan formula Sn ni ialah T4 sama dengan kita cari hasil tambah 4 sebutan pertama tolak dengan Sn tolak 1, maksudnya 4 tolak 1 iaitu 3. Tolak dengan hasil tambah 3 sebutan pertama. Dapatlah sebutan keempat. Secara lukisannya, cikgu lukis macam ni lah. Okey, 3, T4. Okey, nak tahu T4 ni, kita nak tahu sebutan keempat yang ni sahaja. So, cara ni kita boleh tahu, kita tambah semua ni. Iaitu S4 lah kan. T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Tapi kita nak tahu T4 ni. So, kita tolak dengan hasil tambah S3 ni. Tolak dengan hasil tambah T1 tambah T2 tambah T3. Tolak dengan hasil tambah tu. So, nanti balance kan. Baki daripada hasil tolak S4 dengan S3 ni akan tinggallah T4 tu. Maka automatik kita tahulah T4 kita berapa. Okey. So, kita tengok contoh 6. So, diberi suatu janjang aritmetik 4, 7, 10. Cari hasil tambah 35 sebutan pertama. Maksudnya nak cari Sn lah. Sebab hasil tambah. Keyword dia hasil tambah.
35 sebutan pertama maksudnya S35. So, kita masukkanlah formula dia. N per 2, maksudnya N ni kita ganti dengan 35. N per 2, 2A. A kita 4 sebab sebutan pertama kita 4. Tambah dengan N tolak 1. N kita 35 tadi kan. Tolak 1. And then D kita ialah ni, kita punya common difference. Beza sepunya kita iaitu 7 tolak 4 dapat 3. So, yang ni selesaikan dapatlah hasil tambah sebutan yang ke-35 ialah, hasil tambah 35 sebutan pertama adalah 1925. Seterusnya kalau ditanya hasil tambah N sebutan pertama, maksudnya kita cari N. So, Sn tak payah ganti apa-apa, tulis sahaja. Dan N ni pun kita kekalkan dengan N sebab N yang kita nak cari. Tapi yang 2A, formula dia kan Sn equal N over 2A plus N minus 1D. Okay, maksudnya yang ada N ni kita jangan masukkan nilai. Kita masukkan nilai A dengan D. So, kat sini A 4, D 3. Jadi, bila kita selesaikan ni, dia akan jadi macam ni lah daripada sini ni. Okay, kita akan tulis N over 2. 2 times 4, 8. Plus, ni expand. 3N minus 3. Okay. So, dia akan jadi N over 2. 8 minus 3, 5. 5 plus 3N. Dapat sama kan? Itulah maksudnya cara kerja dia. Selesai lah. Okey, itulah hasil tambah N sebutan pertama. Now kita nak cari, kita nak tengok contoh 7. Okey. Hasil tambah 10 sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik lah 230. Okey. Hasil tambah 10 sebutan pertama maksudnya dari T1 kepada T10 ni, hasil tambah dia ialah 230. Dan hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya. Maksudnya, kalau 10 sebutan berikutnya, kita sambung dari T10, dia akan start dengan T11 hingga T20. Kan? 10 kan? Yang mana hasil tambah ni pula dikata 630. Untuk S10 ni pula, hasil tambah dia 630. Cari A dan D. Okey, kita akan guna simultaneous equation, persamaan serentak. Okey, first kali. Untuk yang S10 230 ni, kita masukkan dalam formula Sn. N kita 10. N over 2, N 10. 2A. A ni kita ketinggal lah sebab A kita nak cari. Tambah N tolak 1, itu 10 tolak 1, D. D pun tinggal. So, yang ni 10 dengan 2 ni dia akan jadi 5. S10 ni gantilah 230 sebab kita ada nilai dia. Okey. So, yang ni 10 tolak 1 ni jadi 9. 9 darab D dapatlah 9D. Okey. And then 5 ni pindahlah pergi belah kiri jadi bahagi. Dapatlah persamaan pertama. 46 sama dengan 2A tambah 9D. Seterusnya, untuk yang 630 ni. Okey, dia sebenarnya sebutan yang keberapa? Dari T1 ni ke T20 ni maksudnya dia ialah sebutan yang ke-20. So, kita akan guna S20. Okey, S20 sama dengan N per 2. N kita 20 tadi. 20 per 2, 2A tambah dengan N. N kita pun 20. 20 tolak 1D. Okey, berapakah nilai S20? S20 kita ialah kena tambah ni 230 tambah dengan 630 iaitu 860. That's why lah daripada sini dia dapat 860. And then yang ni dia dapat daripada 2 dengan 20 ni dipotong dapatlah 10 yang ni. And then ni 20 tolak 1 dapatlah 19D macam ni. Okay, and then sebab dia boleh simplify, boleh ringkaskan. Okey. 10 ni pindah ke kiri jadi bahagi. So, 860 bagi 10 ialah 86. Sama dengan 2A tambah 19D untuk persamaan yang kedua. So, dia menggunakan
teknik penghapusan, elimination method. Dia ambil sebutan kedua ni, iaitu 86 equal 2A plus 19D. Ditolak dengan persamaan pertama kita ke atas ni, 46 equal 2A plus 9D. So, apakah hasilnya? 86 minus 46 is 40. Okay, 2A minus 2A habislah 19. D minus 9D is 10D. So, D is 40 divided by 10, we got 4. So, dapatlah D4. Now, nak cari A, kita substitute sahaja nilai D sama dengan 4 ni ke dalam persamaan 1 atau 2. So, dalam textbook ni dia guna sebutan pertama digantikan D dengan 4. So, dapatlah, pindah-pindah dapatlah A dia 5. Okay. Okay, now kita tengok contoh 8. Sekumpulan lebah mula membuat satu sarang lebah yang baharu. 2 lubang heksagon dibuat pada hari pertama, 5 lubang heksagon pada hari kedua, 8 lubang heksagon pada hari ketiga dan seterusnya sehingga sarang lebah itu siap sepenuhnya. So, sequence ni kita akan guna 2, 5, 8, ... Hitung jumlah lubang heksagon pada hari ke-12. Jumlah. So, kita akan guna formula SN. N kita ialah 12. Okey. So, ingat balik formula SN kita ialah N over 2 bracket 2A plus N minus 1D. Okey. So, N kita 12. N ni pun 12. A kita ialah number 2. N kita 12. D kita cari beza sebutnya. 5 minus 2 dapat 3. So, D kita 3. Okey, so substitute semua. Selesaikanlah. Okey, selesaikan dalam bracket ni dulu. And then darab dengan 12 over 2 ni dapat answer. Okey, next. Okey, bilangan minimum hari jika lebih daripada 1000 lubang heksagon telah dibuat. Lebih daripada 1000 lubang heksagon telah dibuat. So, berapakah bilangan minimum hari? Lebih daripada 1000 maksudnya lebih daripada 1000. Macam ni simbol ketak samaan dia. Okay. Dia tanya bilangan minimum hari. Maksudnya kita kena cari nilai N. Kena cari nilai N untuk hari. Tapi dia kata 1000. 1000 ni jumlah lubang yang dibuat. Lebih daripada 1000. Maksudnya SN lah. Besar daripada 1000. Okay, so starting from this linear inequalities, kita akan expand ya. So, SN ni, formula dia ialah N over 2, dah 2A plus N minus 1D. And then, kita nak cari N, so kita substitute kita punya A dengan 2, sebab ni kan, dia punya A2 ni. N ni kita tinggal, sebab kita nak cari, now D kita ialah 3. Okay. So, daripada sini, kita expand ini dulu. Dia akan jadi N over 2, 4 plus 3 ni darab dengan N. 3N, and then 3 darab dengan negatif 1. Kita expand, negatif 3. Besar dan 1000. Okay, selesaikan dalam bracket ni. 4 minus 3 akan dapat 1. So, N over 2. 1 plus 3N. Lebih besar dari 1000. Kemudian, kita boleh ubah 2 ni. Pergi ke darab dengan 1000 ni. And then, N ni akan expand dalam kurungan. So, N darab 1N plus N darab 3N. 3N square. Lebih besar dari 2 darab 1000, 2000. So, kat sini kita boleh bina satu, kita panggil kuadratik kan. Iaitu 3N kuasa 2 plus N minus lah sebab 2000 pindah belah kiri, 2000. And then besar daripada kosong. Now, macam mana kita nak cari N? Okay, so cikgu explain based on solution textbook ni dia guna kaedah garis nombor. Kaedah ni dah belajar bab 2. Okay, ingat ke tak? Tak tahulah. Kena ingat lah.
So, nilai n ni kita boleh tekan kalkulator, kita akan dapat dua nilai n. Yang pertama ialah positif 25.65 dan satu lagi ialah negatif 25.99. Kita bundarkan yang ni. Okey, yang ni hasil bundar. Alright. Now, kita bahagikan dia kepada 3 bahagian. Okey, yang mana? Bahagian tengah ni yang color biru ni, kita panggil dia ialah nilai n di antara negatif 25.99 dan 25.65. Tu yang tengah-tengah. Yang belah kanan lebih besar kan? N lebih besar dari 25.65. Sebab ni, 25.65 sini. Kawasan merah ni ke kanan, maksudnya lebih besar dari 25.65. Yang ketiga ialah belah kiri sekali. Belah kiri, kalau dalam line number, dia lebih kecil kan? So, kita akan guna simbol lebih kecil ni. Lebih kecil daripada apa? Daripada negatif 25.99 ni. Yang ni. Sebab dia, line number dia tunjuk anak panah belah kiri. Okey. Kita dah bagi line number kita kepada 3 section. So, now kita test. Kita ambil satu titik dekat setiap section tu. Okey, kita start dengan yang tengah. Yang tengah ni, nilai n kita di antara negatif 25.99 dan 25.65. So, cikgu nak ambil nilai n 25. Cikgu nak test n 25. Sebab n sama dengan 25 duduk dalam duduk dalam section ni. Section kat tengah. So, cikgu nak test n sama dengan 25 ni dalam equation mana? Cikgu akan masukkan dalam equation asal ni. Okay. So, kita tekan kalkulator. 3n, n ganti dengan 25. 25 kuasa 2 tambah 25 tolak 2000. Kita akan dapat jawapan kita. Selepas kita substitute dalam equation tu, kita akan dapat negatif 100. Disebabkan jawapan kita negatif, sebab tu kita letak simbol negatif. Sebab jawapan kita dapat negatif lepas kita test dengan titik n sama dengan 25. Baru section tengah. Okay, section kanan pula. Section kanan, nilai-nilai n yang boleh kita pilih ialah lebih besar dari 25.65. Ni. Lebih besar daripada 25.65. So, cikgu nak pilih nilai yang cikgu nak test ialah 26 lah. Senang. So, bila cikgu masukkan n sama dengan 26 ke dalam equation ni, okay, cikgu akan dapat nilai 54. Yang mana 54 ialah positif. So, kita tandalah, oh, positif kawasan ni. Okay. Last section ialah belah kiri. So, belah kiri ni, nilai n yang dipilih mestilah lebih kecil dari negatif 25.99. So, cikgu ambil nilai n yang cikgu nak test ialah negatif 26. So, bila n sama dengan negatif 26 dimasukkan dalam equation ni, cikgu dapat nilai dia 2. Yang mana nilai dia positif 2. So, cikgu tanda positif. Okey. So, macam mana nak pilih jawapan? Cara nak pilih jawapan ialah tengok balik equation kita ni, quadratic equation ni, dia kata lebih besar dari kosong. Bila lebih besar, maksudnya positif lah. Lebih besar daripada kosong, maksudnya nilai-nilai yang positif. So, kawasan mana yang nilai positif? Okay, yang nilai positif yang telah kita tanda ialah kawasan ni dan kawasan ni. So, jawapan nak ambil kat mana? Jawapan ambil kat sini lah. 1, 2. Dua-dua ni jawapan dia. Okey. Tetapi, kita nak n. Bila kita rujuk soalan, n ialah hari. Logik ke kalau n kita tu, nilai-nilainya ialah negatif? Tak logik. So, kita kena letak abaikan. Okey. So, jawapan yang kita akan terima ialah n. Yang inilah jawapan ni sajalah. N lebih besar dari 25.65. Okey, kita pun tulis. Okey. N lebih besar dari 25.65. Tapi kita sekarang cakap hari. Adakah hari 25.65 hari? Tak ada. So, kita kena bundarkan. Jadi, jawapan akhir kita ialah 26. So, tulis maka bilangan minimum hari untuk membuat lebih daripada 1000 lubang heksagon ialah 26 hari. Okey.